InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh, kuliah maghrib kita pada malam ni dengan kita sama-sama baca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam. Insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina bihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dari kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang bermaksud setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya dengan Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku lakukan maksiat, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah, kita merafakkan puji syukur kepada Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersemu tuan-tuan pada malam ini untuk kita sambung lagi kitab kita ni, kitab Jawharatul Tauhid, yang dikarang Syekh Ibrahim Laqani, dia punya matan tu. Sedangkan yang syarah-syarah tu dikarang oleh ulama-ulama lain lah. Kupasan ni banyak dikarang oleh ulama lain, contohnya Syekh Al-Bajuri dan sebagainya. Baik, kita lihat di muka surat 305 terjemahan tu.
Masih lagi dalam perbincangan sifat-sifat yang wajib kepada para nabi dan para rasul. Kita lihat arti amanah. Arti daripada amanah ialah hinzu zawahirihim wa bawatinihim min talabbusi bimanhiyin anhu walau nahya karihatin aw khilaful aula. Amanah ialah hibzu zawahirihim. Hibzu tu fa atau fa bukan nun ya. Ha hafaza. Betul ya? Hibzu. Sekejap saya tengok kita Arab. Surat hifzu zawahirihim, itulah wahya hifzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyin anhu walau nahyin karahah aw khilaful aula. Amanah ya memelihara zahir mereka lah, wa batinuhu dan batin-batin mereka, bawatinihim minat talabbusi daripada talabus. Mana talabus ni mengerjakan, asal mana talabus ini berpakaian. Min talabbusi daripada mengerjakan apa-apa yang ditegah oleh syariat, bimanhiyin anhu walau nahya karihatin, sekalipun larangan berbentuk karahah, makruh, au khilaful aula, ataupun larangan dalam bentuk khilaful aula. Makruh ialah sesuatu perkara yang sebaiknya kita tinggalkan. Kalau dari segi ta'rif makruh ini ma la yu'akabu ala fi'lih, ma la yu'asabu ala fi'lih wa la yu'akabu ala tarkih. Ma la yu'asabu ala fi'lih, satu benda yang tidak diberi pahala kalau kita tinggalkan. Wa yu'asabu ala tarkih, wa yu'asabu ala tarkih, dan diberi pahala kalau kita tinggalkan. Semana kalau kita buat, dia tidak membawa kepada pahala. Kan ma la yu'asabu ala fi'li, satu benda yang tidak diberi pahala apabila kita lakukan. Kemudian wa yusabu ala tarkih, tapi diberi pahala kalau kita tinggalkan. So kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kemudian khilaful aula. Khilaful aula maksudnya menyalahi keutamaan. Menyalahi keutamaan. Mana keutamaan dari segi hukumnya, benda tu kita digalakkan buat. Kita digalakkan buatlah. Tapi kita tak buat. Jadi kita tak buat itu dikatakan khilaful aula. Menyalahi daripada keutamaan sesuatu benda. Okey? Contohlah dalam bab kita masuk ke masjid, dalam masuk ke masjid kita kan digalakkan berdoa. Allahumma afta' abwaaba rahmatik. Kan? Ya Allah, tentu bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat Engkau. Tapi kita tak nak baca. Jadi sebabkan tak baca itu, memang tidaklah orang kata berdosa kalau kita tak baca pun. Maksudnya tak berdosa pun kita tak baca. Tapi dinamakan sebagai khilaful aula, menyalahi pada keutamaan. Sebaiknya kita baca. Betul juga apabila kita masuk dalam masjid, sebaiknya kita sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kita tak nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, kita malas. Jadi disebabkan kita malas tadi, bukanlah maknanya kita berdosa kita tak sembahyang tahiyatul masjid itu, tetapi dikatakan sebagai khilaful aula, menyalahi daripada keutamaan. Dan banyaklah benda-benda lain
Yang kadang-kadang benda tu ditekankan kita buat, tapi kita tak nak buat pun. Dan benda tu tak berdosa pun kalau kita tak buat. Cuma menyalahi daripada keutamaan. Macam tu. Baik, kemudian maka mereka terpelihara zahirnya daripada zina. Ini untuk Rasul lah. Kita masih lagi perbincangan berkenaan dengan sifat yang wajib pada Rasul. Maksudnya kalau Rasul ini ataupun para Nabi ini terpelihara daripada melakukan zina, kemudian minum arak, kemudian kazib, berdusta, dan selain demikian daripada larangan-larangan zawahir, benda-benda zahir lah. Dan Nabi juga terpelihara daripada dosa yang batin. Terpelihara batinnya daripada antaranya hasad dengki. Hasad dengki, kemudian kibar. Kibar ni cakap bersalah, sombong, angkuh, kan? Kemudian riak, menunjuk-nunjuk dalam perbuatan, amalan. Dan selain demikian daripada larangan-larangan dalam bentuk batin. Bentuk batin lah. Okey, itu para Nabi. Dan kita ditekankan juga ikut para Nabi dan para Rasul. Walaupun mungkin tidak 100% kita dapat ikut, tapi sekurang-kurangnya kan ada juga perkara yang kita ikut para Nabi dan para Rasul. Baik. Dan tidaklah terjadi dari mereka itu perbuatan makruh. Tidaklah terjadi daripada mereka itu Rasul perbuatan makruh. Dan juga khilaful aula tadi. Khilaful aula. Maksudnya menyalahi daripada keutamaan. Nabi biasa tak buat. Nabi akan buat benda-benda keutamaan dulu. Bahkan tidak pula perbuatan mubah. Dan tidak pula perbuatan mubah pada segi keadaan. Ketiga perbuatan tersebut adalah sebagai sesuatu yang dihukumi makruh, khilaful aula ataupun mubah. Okey. Jadi maknanya tiga benda ni memang Nabi tak nak buat lah. Tak digalakkan Nabi itu buat. Dan Nabi biasa menjauhkan perkara tadi. Antaranya makruh, khilaful aula dan juga mubah, perkara harus. Macam tu. Harus ataupun mubah daripada segi keadaan. Ketiga perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang dihukumi makruh, khilaful aula dan juga mubah. Dan jika terjadi satu bentuk dari yang demikian itu, maka ia adalah litasri'. Dan jika terjadi satu bentuk daripada demikian tadi, daripada tiga-tiga perkara tadi, so contohnya Nabi ada buat makruh, ataupun Nabi ada buat khilaful aula, ataupun Nabi ada buat mubah, ni biasanya untuk litasri', untuk syariat. Litasri' untuk syariat. So maknanya bukan Nabi tu sengaja je buat. Saya saja buat tak ada. Wa iza waqa'a suratu zalika fahuwa litasri' fayasiru wajiban aw manduban fi haqqihim. Jadi apabila Nabi itu melakukan demikian, sama ada dia Nabi ada buat makruh, ataupun Nabi ada buat khilaful aula, ataupun Nabi ada buat benda mubah, fayasiru wajiban, maka jadilah hukum tu dia akan jadi wajib pada Nabi. Bukan wajib pada kita, tapi wajib pada dia. Wajiban aw manduban ataupun sunat fi haqqihim, pada hak mereka lah, pada diri mereka, para Nabi dan juga para Rasul tadi. Bukan pada kita, tapi pada dia. Macam tu. Kemudian fa'afalihim alaihi wassalatu wassalam da'iratun bainal wajib wal mandub. Maka perbuatan, segala perbuatan Rasul tadi dairah mana berkisar, berkisar ataupun berlengkar bainal wajib wal mandub, antara benda sunat dan juga perkara wajib. Wajib wal mandub. Bukan pada hak kita, tapi pada hak dia lah. Macam tu. Bal fil awliya'i, bahkan pada segala wali-wali mereka. Wali-wali. Allazi hum atba'uhum man yasilu lil maqami tasiru harakatihi wasukanatihi ta'yatun bin niyah. Bahkan kepada
wali-wali yang merupakan pengikut mereka pun ada yang sampai pada satu makam yang mana segala gerakan dan diamnya menjadi satu ketaatan. Satu ketaatan. Di samping berserta dengan niat lah. Apa yang melakukan tadi. Kan, maknanya ada masanya mereka diam. Diam pun maka jadi syariat kepada mereka. Bukan sahaja diam. Ada kemungkinan perintah daripada Allah Ta'ala, ataupun mungkin ada bisikan sesuatu kepada mereka untuk para awliya tadi, maka akhirnya mereka diam. Diam itu pun merupakan salah satu daripada makam ataupun kedudukan mereka pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan macam kita. Kita pun tak tahu kita duduk kat mana, makam mana. Kan? Macam tu. Baik, kemudian dengan keadaan ini, maka tertolaklah apa yang dikatakan orang bahawa telah tetap satu riwayat perihal Nabi SAW yang berwuduk sekali-sekali ataupun dua kali, serta pernah kencing, pernah terkencing dalam berdiri, terkencing dan minum sambil berdiri. Kerana miskin yang demikian itu makruh, akan tetapi Nabi SAW melakukannya untuk litashri', hanya untuk syariat. Hanya untuk syariat. Faqad sabata annahu sallallahu tawaddu' maratan. Sungguh telah tetaplah bahawasanya Nabi itu pernah berwuduk sekali-sekali. Kemudian marataini, dua kali. Wa bala qa'iman, dan Nabi pernah terkencing dalam keadaan berdiri. Wa syaraba qa'iman, dan pernah minum dalam keadaan berdiri. Disebut hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari lah. Kalau Nabi berwuduk sekali-sekali itu akhrajahu al-Bukhari, telah mentakhrij ataupun mengeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari daripada hadis Ibn Abbas. Cuma hadisnya tak disebut sinilah. Kemudian hadis berkenaan maratai ini dua kali itu disebut oleh riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim juga, daripada hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian hadis berkenaan bala qa'iman ni, Nabi terkencing dalam keadaan berdiri ini, hadis terima daripada Imam Bukhari dan Muslim juga, hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Kemudian Nabi minum dalam keadaan berdiri, hadis yang dikeluarkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim ikut pada syarah nota kaki ni lah, iaitulah hadis pada Abdullah bin Abbas. Qala berkata ia, sakaitu Nabi SAW, sukiyat Nabi SAW min Zamzam fasyuriba wa huwa qa'im. Nabi minum air Zamzam. Satu hari Nabi minum air Zamzam, dan Nabi minum dalam keadaan qa'iman. Qa'im ataupun dalam keadaan berdiri lah. Nabi minum dalam keadaan berdiri. Gitu. Jadi benda itu hanya untuk syariat saja. Halal litashri'. Untuk tashri' saja, bukan maknanya kita kena buat. Bahkan kita minta jauhkan daripada benda tadi lah. Contohnya kencing berdiri, kan, kalau nak minum berdiri pun, benda-benda itu memang kita ajak ke anak kita pun macam tu, kan. Tak galakkan buat benda tu lah. Macam tu. Kecuali kalau orang tu sakit, tak boleh duduk. Sakit tak boleh duduk, pasalah. Ataupun contohnya pergi dekat program, kursi tak ada. Kan biasa kadang-kadang pergi ke program ke hotel punyalah mewah, dengan bayar mahal dan sebagainya, tapi bila time minum tu kursi pun tak ada. Minum kat luar, kan, kat beranda tu lah. Ada kursi tak? Mana ada kursi? Berdirilah ataupun duduklah mana-mana tu, tepi tingkap tu tuan. Hotel besar, kan, mewah, bayar pun mahal. Sekali program pun dah 20,000 bayar. Tapi sayangnya tak ada kursi. Kursi kat dalam dewan lah. Kalau luar mana ada kursi. Itu.
Kecuali kalau tempat makan adalah semua kan. Itulah biasa yang berlaku. Tahu tak? Baik. Kadang bukan kita duit, tu imam pun berdiri. Imam, bilang semua berdiri. Betul tak? So, ustaz semua makan berdiri. Minum berdiri tuan-tuan. Okay. Biasanya makanan-makanan ringan lah, macam kuih muih. Macam tu. Tapi kalau makan nasi memanglah pergi dekat kantin disediakan. Baik. Kafe kan. Baik, seterusnya. Dengan keadaan ini maka tertolaklah apa yang dikatakan orang bahawa telah tetap satu riwayat perihal Nabi SAW yang berwuduk sekali-sekali atau dua kali serta pernah kencing dan minum sambil berdiri, kerana miskin yang demikian itu makruh, akan tetapi Nabi SAW melakukannya hanyalah untuk tasyri'. Gitu. Untuk tasyri' sajalah, untuk syariat saja. Adapun perkara yang diharamkan maka tidaklah pernah terjadi daripada mereka secara ijma'. Secara ijma' memang Nabi tak ada buat benda-benda yang diharamkan, minum arak, berzina dan sebagainya. Dan apa-apa yang memberi sangka akan maksiat maka ditakwil dengan bahawa dia daripada satu bab namanya bab hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Hasanatul abrar wa sayiatul muqarrabin. Mana kebaikan-kebaikan orang abrar, orang-orang soleh adalah kejahatan kepada orang-orang yang muqarrabin. Mana daripada kacamata orang muqarrabin ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kita ni hanya sebagai golongan abrar lah, orang-orang soleh sahaja. Kalau sebut dalam, saya buat carian dalam internet, orang muqarrabin ni orang tingkatan hawasul hawas. Hawasul hawas ni termasuk dalam kumpulan orang muqarrabin. Sedangkan abrar ni hanya tingkatan orang hawas saja. Kadang-kadang benda ni daripada sudut orang soleh, benda tu boleh buat. Tapi bagi orang yang muqarrabin, dia kata kami takkan buat. Kami tak buatlah. Contohlah dalam bab contohnya minum di kedai. Kan? Minum atau lepak di kedai lah. Kan biasa kadang-kadang kita jumlah pergi ngetai dan sebagainya kat kedai. Bagi kita sebagai orang yang soleh ni tak ada masalah pun. Orang abral. Tak salah pun kalau kita pergi sembang-sembang kat kedai kopi dan sebagainya. Tapi yang penting jaga mata kan. Jaga mata, jaga mulut, jangan cakap benda yang bukan. Tapi bagi tingkatan orang yang muqarrabin, mereka tak akan minum kat kedai. Orang tingkatan tinggi ni tak buat benda tu. Aku tak nak lah minum kat kedai kan. Biar minum kat rumah. Macam tu. Itu bezanya antaranya lah. Orang-orang abral dengan orang-orang yang muqarrabin, mana tingkatan mereka dah tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan makna tinggi itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Kalau kita mengharamkan apa Allah Ta'ala suruh haramkan, itu dah parah lah. Itu bukan muqarrabin lah. Itu asyayatin. Kan? Golongan asyayatin. Orang-orang yang dibangsakan golongan syaitan ini. Mana yang menghalalkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu dikatakan hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Mana kebaikan-kebaikan orang abrar adalah kejahatan kepada orang muqarrabin. Jadi mana daripada sudut kacamata orang muqarrabin, benda tu mereka dia tak buat. Tapi kita sebagai orang biasa, selagi benda tu tak haram, kan? So kita buatlah. Demi untuk kita meraihkan contohnya sahabat kita, kawan kita dan sebagainya. Baik. Dan kita kiaslah benda-benda lain lah. Macam tu. Dan tidaklah boleh menuturkannya pada selain orang yang membantahnya kecuali di tempat-tempat pengajian. So ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak perlu cerita kat luar. Kita hanya cerita kepada orang yang belajar saja. Orang dalam pengajian ilmu, nanti sesuai lah. Contoh dalam bab ni lah. Kita hanya sesuai kepada orang yang mengaji. Orang yang tak mengaji tak perlu kita ceritakan. Sebab apa? Kalau kita ceritakan sesuatu benda kadang-kadang mereka tak boleh nak terfikir, tak terlintas dalam perkara mereka, ataupun tak tercapai oleh pemikiran mereka, akhirnya jadi fitnah.
kepada mereka. Betul? Jadi fitnah kepada mereka sebab mereka tak faham. Tak mengaji. Dan apa-apa yang pernah terjadi daripada Adam, kisah Adam, maka dia adalah satu maksiat yang bukan seperti kebanyakan maksiat orang, kerana dia ditakwil untuk satu rahsia yang ada di antaranya dan di antara Allah Subhanahu Wa Taala. Meski kita tak pernah mengetahuinya, sehingga ada dinukil daripada kata-kata Abi Madian dalam kitabnya Al-Yawaqid, hatta nakala fi Yawaqid an Abi Madian. Okey, Abi Madian nombor 4. Namanya Syu'aib bin Hasan Al-Andalusi Al-Tilmasani, min kibar Sufiyah. Tufiyah sana Hamsami'ah Arba'ah wa Tis'un, kan? Arba'ah min Tis'un Hijrah. Nama sebenarnya Syu'aib bin Hasan Al-Andalusi Al-Tilmasani. Ni termasuk di kalangan golongan-golongan sufi yang besar lah. Ulama-ulama sufi yang besar, kibar sufiyah, yang mana dia wafat pada tahun Khamsahmiyah, mana 500 Arba'ah wa Tis'un, mana 94. 4 dan 90 maknanya 594. 594 Hijrah, tuan-tuan. Baik, itu dikatakan itu namanya Abi Madian. Nama tu gelaran dia lah, Abi Madian. Jadi apa kata Abi Madian dalam kitabnya Al-Yawaqid? Dia kata, kalau aku yang menjadi Adam, nescaya aku makan pohon itu dengan sempurna. Maksud pohon ni buah dia lah. Takkan nak makan pohon kan, buah dia tu. Macam tu. Ni pun termasuk dalam kata-kata majas lah. Dia kata makan pohon, tapi maksud dia buah. Maksud buah kan. Samalah seperti kata-kata majah ataupun balaghah tu. Was'alul qaryah. Was'alul qaryah, tanya oleh kamu akan kampung. Itu kan kata-kata majas, balaghah. Tanya oleh kamu akan kampung. Macam mana nak tanya kampung? Yang kita tanya ahli kampung. Maksudnya ahlihim, maknanya ahlihi ataupun ahli dia, mana orang yang duduk dalam kampung itu. Sebab kampung tak boleh berbicara, tak boleh bercakap. Kita masuk dalam kata-kata balaghah. Sama juga di sini dia kata, nescaya aku makan pohon itu. Pohon apa nak makan? Yang kita makan itu buah dia. Macam tu. Dengan sempurna. Kerana ia meski dilarang menurut zahir, akan tetapi diperintah menurut batin, dia kata. Nampak kan? Dia punya kata-kata kan. Aku kalau jadi Adam, dia kata, aku lapun semualah, dia kata kan. Aku makan semua buah kuli tu, dia kata. Tak akan tinggalkan sikit pun. Dia kata. Dia kata yang larang itu hanya daripada zahir je, tapi batin tak larang, gitu. Batinnya yang Allah Ta'ala suruh makan. Dia kata. Ini kata-kata dia lah, kata Abi Madian tadi. Baik. Apa dia kata? Kalau aku yang menjadi Adam, nasihat aku makan pohon itu dengan sempurna. Kerana dia meskipun terlarang menurut zahir, akan tetapi diperintah menurut batin. Ini pun termasuk dalam perkara hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin tadilah. Mana kebaikan-kebaikan orang abrar, tetapi kejahatan daripada sudut ataupun kacamata orang yang muqarrabin. Dan seperti inilah dikatakan pada apa-apa yang terjadi kepada saudara-saudara Yusuf, berdasarkan kaul bahawa mereka itu pun para nabi. Ada pendapat menyatakan bahawa saudara-saudara Yusuf ni pun nabi juga. Dia ada 12 saudara kan. Mana kalau masuk Nabi Yusuf 12 lah. Selain tu Bunyamin dan adik-beradik semualah.
mana 10, mana campur dengan Bunyamin 11, campur dengan Yusuf mana ada 12 kan. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin kan. Ayat berkenaan dengan mimpi Nabi Yusuf itu. Okey? Wa kadzalika yuqalu fima waqa'a min ikhwat Yusuf al-qaul bi annahum anbiya. Kerana ada yang pendapat menyatakan mereka ni para nabi. So kalau para nabi, maknanya kita tak boleh nak menyalahkan saudara Yusuf itu, yang mana saudara Yusuf itu telah pun merancang, berpakat, membuat makar, maknanya perancangan licik, jahat untuk membunuh Nabi Yusuf. Dan perancangan mereka lah untuk nak bunuh Yusuf. Tapi akhirnya mereka tak jadi bunuh, tapi mereka campakkan je. Dalam perigi. Perigi buta itulah. Kemudian baju Nabi Yusuf itu dilumurkan dengan daging kambing. Darah. Kibas kan? Kambing itu. Dan darah itulah yang ditunjuk kepada ayahnya, Yakub. Yang menyatakan bahawa Nabi Yusuf telah pun dimakan oleh serigala. Serigala tuan-tuan. Kena kisah dia kan. Jadi ada kaul menyatakan Yusuf ini, saudara Yusuf itu pun adalah para nabi juga, para rasul juga lah. So janganlah kita nak salahkan mereka gitu. Gitu. Baik, kemudian dan dalil wajibnya amanah bagi mereka alaihi salatu wasalam adalah bahawa mereka kalau berkhianat dengan mengerjakan perkara haram dan makruh ataupun khilaful aula, nescaya kita terkena perintah dengannya. Kerana Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dalam segala perkataan, perbuatan dan ehwal mereka tanpa perincian. Okey. Jadi dalil wajib amanah kepada mereka, mereka kena menyampaikanlah apa-apa yang telah perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Sama ada perkara wajib, sunat dan sebagainya. Dan mereka tidak boleh berkhianat dalam apa saja yang mereka sampaikan. Mereka tidak boleh berbohong sebab kena amanah lah. Salah satu sifat para nabi ini, rasulullah, mesti amanah. Okey. Kemudian kalau mereka menyalahi amanah, mana mereka khianat. Kerana lawan daripada amanah itu khianat. Para nabi dan para rasul itu mereka tidak boleh khianat, menyalahi dengan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan dengan perkara haram, makruh dan khilafun aula ataupun menyalahi keutamaan. Maka tidaklah jadi perbuatan-perbuatan mereka itu haram, makruh ataupun khilaful haula. Tidak ada haram, makruh ataupun khilaful haula pada sisi mereka. Dan dalil ini meskipun ada di atas rupa dalil nakli, namun dia pada hakikatnya adalah dari syarak ataupun tasyri' syar'i. Kerana dalil kerana apa? Kerana dalil mulazamahnya itu adalah syar'i. Dan lagi batalnya yang mengikuti tadi adalah dengan dalil syar'i, yakni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan keji ataupun al-fahsya kepada sisi mereka lah. Kepada sisi mereka para nabi dan para rasul. Aja tu. Mulazamah maksudnya, mulazamah lah. Kan? Mulazamah ni maknanya tidak bercerai tanggal lah, mulazamah. Ada mu infikak bainahuma. Sama mana lazim lah, lazim mulazamah. Apa mana lazim? Lazim ada munafika bainahuma, sesuatu yang tidak tercerai kan. Terpisah antara keduanya, mulazamah. Baik. Kemudian perkataan musanah dengan wasidquhum. Artinya dan wajib pada mereka kesidikan mereka. Sidik mana benar. Sifat sidik kepada mereka. Wajib pada hak mereka ada sifat benar. Yang ini sesuai pengkhabaran mereka dengan kenyataan. Walaupun berdasarkan etika mereka sahaja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu zalika lam yakun. Semua itu tidak pernah terjadi. Kullu zalika lam yakun.
Nabi mengucapkan itu ketika Zulyadaini berkata kepadanya, ya Rasulullah, apakah engkau telah mengqasarkan solat ataupun engkau lupa, wahai Rasulullah? Pernah satu ketika Nabi SAW telah terlupa. Nabi sembahyang asar atau silap saya, tapi Nabi hanya sembahyang 2 rakaat saja. Nabi hanya sembahyang 2 rakaat saja. Okey. Kullu zalika lam Nabi, jadi Zulyadaini tanyalah pada Nabi, qasarta solah au nasita ya Rasulullah? Adakah engkau memendekkan sembahyang ataupun kau terlupa ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi? Kullu zalika lam yakun. Setiap daripada demikian itu bukan, kata. Maksudnya nak katakan qasar solat pun bukan, nak kata Nabi terlupa pun bukan. Itu. Nak kata Nabi terlupa pun bukan. Ketika Nabi salam daripada 2 rakaat dalam sembahyang fardu lah. Sebab sembahyang fardu ni kalau 2 rakaat subuh aja. Subuh saja kan. Siapakah yang bertanya itu? Namanya Kharaba alif qaf. Wa huwa Kharbak min Bani Salim. Kana yanzilu binawahil Madinah. Nama sebenar lelaki yang tanya itu, dia gelarannya Zulyadaini. Zulyadaini mempunyai 2 tangan. Tapi nama sebenarnya Kharbak. Dia daripada Bani Salim. Dan dia ni tinggal di sekitar Madinah. Dia inilah dikatakan sahibul kalimah asy-syakhirah. Dia inilah orang yang terkenal, yang masyhur, yang bertanya kepada Nabi itu. Sahibul kalimah asy-syakhirah li Rasulillah SAW. Apa dia tanya kepada Nabi? Qasarta solah au nasita? Adakah engkau memendekkan sembahyang, wahai Rasulullah, ataupun engkau terlupa? Indama saha Rasulillah SAW fi solah. Di ketika terlupanya Rasulullah SAW dalam sembahyang tadilah. Macam itu yang Nabi jawab tadi. Kullu zalika lam yakun. Setiap demikian tadi bukan. Maknanya nak katakan Nabi terlupa sembahyang pun bukan. Nak kata Nabi pendekkan sembahyang pun bukan. Dia hanya untuk litasri', untuk syariat saja. Untuk syariat. Maknanya lepas tu kemungkinan Nabi sembahyang apa? Sujud apa? Sujud sahwi kan. Saya pun tak ingat hadis ni kena sama ada Nabi sujud sahwi atau tidak. Tapi kalau betul lah, maknanya Nabi sujud sahwi lah. Kan untuk tasyrik tadi, untuk syariat. Macam tu. Bukanlah makna Nabi sengaja lupa. Ataupun bukan Nabi nak memendekkan sembahyang, tidak. Tapi untuk litasyrik, nak ajar kepada umat baginda Rasulullah SAW, semana kalau terlupa ataupun memendekkan sembahyang, sebenarnya kita tadilah kan buat sujud sahwi. Macam itulah. Baik, seterusnya sikit lagi tuan-tuan. Jika dikatakan sesungguhnya Nabi SAW pernah melalui sekelompok orang yang sedang mengahwinkan pokok kurma. Jika dikatakan orang, mana ada riwayat lah. Fa in qila qad mara Nabi SAW ala jama'atin yu'abbiruna an-nakhla wa qala lahum law taraktumuha la salahat kan. Mana Nabi pernah berjumpa dengan beberapa orang yang sedang mengahwinkan pokok kurma lah. Nak kahwin kan kita kan, dah kahwin pokok kan, mengahwinkan tut kita tutkan pokok kan, kahwinkan pokok kurma. Dan beliau berkata kepada mereka, andai saja kamu tinggalkan dia, mana tak kahwinkan pokok tadi, nescaya dia akan jadi lebih baik. Nescaya pokok tu akan jadi lebih baik. Kan? Kemudian maka mereka pun meninggalkan daripada mentutkan pokok tadi, tetapi pokok tu semakin gosak. Nampak? Pokok tu maknanya hasil tak baik lah. Tak baik hasil dia.
Maksudnya tidak mau berbuah. Pokok tak nak berbuah, tuan. Jadi antara kaedah yang kena pakai untuk orang bertani kan, nakkan pokoknya tu cantik buah dia. Kalau boleh, kalau gendah lagi pokok dah berbuah. Pokok pula manis sedap kan sebagainya kan, isi dia tu. Okey, biasanya akan buat kaedah tadilah. Tut tadi, maknanya mengahwinkan pokok tadi tuan-tuan. Tapi Nabi SAW menegah pula. Jangan buat, dia kata. Lau taraktumuha la salahat. Kalau kamu tinggalkan akannya, nasib pokok itu akan baik. Kan? Fatarakuha, lalu mereka meninggalkan daripada kawan-kawan pergi. Pasha sot ni maksudnya pokok tu jadi buruk. Buruk dah, tak elok lah buah dia. Maka dijawab, bahawa ucapan Nabi itu adalah min qabilil insya. Min qabil insya maknanya daripada sudut insya. Bukan daripada sudut khabar. Dia bukan daripada sudut pengkhabaran. Maksud pengkhabaran ini mahtamala sidq wal kaziba. Sesuatu benda yang dipertanggungjawabkan di antara benar dengan salah kan. Itu dikatakan khabar. Kalau insya ni dia tidak dipertanggungjawabkan di atas benar ataupun salah. Contoh insya ialah perkataan apa? Contohnya unsur. Unsur bantulah. Bila kita keluarkan perkataan bantulah, dia tidak ada mengandungi di atas benar dengan tidak. Kan? Dia tak mengandungi antara kizbah ataupun sidqah. Sama ada benar atau salah, dia tak ada mengandung situ. Kan? Itu dikatakan kepada insya. Dan insya ini dengan khabar ni dia dibahas dalam bab ilmu mantik. Dalam ilmu nahwu pun ada bahas sikit berkenaan insya. Tapi banyak pembahasan dalam ilmu balaghah, ilmu mantik berkenaan dengan insya. Dan biasanya penggunaan kalimat fi'il amar ini adalah untuk insya, tuan-tuan. Jadi perkataan Nabi tadi dia mengandungi insya. Dia mau insya, dia tidak mengandungi khabar. Dia bukan khabar perkataan Nabi tadi. Bukan khabar kerana maknanya nescaya aku berharap dia akan jadi baik. Aku berharap dia akan jadi baik. Dan insya tidaklah disifatkan dengan sidik dan kazib. Serta ketiadaan terjadi sesuatu yang diharapkan tidaklah terhitung satu kekurangan. Jadi maknanya kalau benda itu tak berlaku kepada pokok tadi, maknanya dia bukannya satu kekurangan pada Nabi, dia kata. Dia bukan satu kekurangan pada Rasulullah SAW tadi, walaupun pokok itu tak jadi. Bukanlah mengurangkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Okey? Dia tak mengurangkan, tetap. Maka dijawab bahawa ucapan Nabi itu adalah min qabilil insya. Mana daripada arah insya. Dia bukan daripada bentuk khabariah yang mengandungi antara benar dengan tidak. Bukan khabar. Kerana maknanya nescaya aku berharap dia akan jadi baik. Dan kalimat insya biasanya tidak disifatkan dengan sidik dan kazib. Kalau insya ni dia tidak ada benar atau salah. Macam perkataan perintah kan. Perintah ataupun kum, berdirilah kamu. Kum, berdirilah. Kan, ijlis duduk. Kat situ dia tak ada mengandungi antara benar dengan salah. Dia tak mengandungi benar ataupun salah. Okay? Perkataan ada benar atau salah ni biasanya bentuk-bentuk khabariah. Perkhabaran. Ada orang cerita macam ni kan. Kan? Suat khabar. Suat khabar pun boleh kita katakan sebagai khabariah. Kenapa kita katakan suat khabar? Sebab dia suat khabar boleh tentu benar atau salah. Sebab dalam suat khabar ni macam-macam benda tu. Nombor ekor pun ada. Nombor ekor ada. Pesukan pakai tak tutup aurat pun ada. Bercampur-campur benda benar, tak benar pun semua dalam tu. Itu sebabnya dikatakan sebagai surat khabar. Mana benda yang belum tentu benar atau salah. Boleh betul benar, boleh salah. So kita nak kena check dulu, kaji tu. Kan periksa dulu, semak dulu, kena tabayun dulu kan. Kan sebut tabayun-tabayun. Kan? Ustaz TikTok pun kadang-kadang sebut tabayun-tabayun kan. Mana tabayun tu check dulu lah. Check dulu, semak dulu betul ke tak betul. Betul? Barulah
Kan, kalau betul baru betul lah, kalau tak betul lah dia. Sebab dia khabariah saja. Sedangkan insya ini dia bukan bermakna khabariah. Jadi kata-kata Nabi ini dia daripada sudut insya dia tu. Bukan daripada sudut khabariah. Baik. Sekali lagi dah azan Dan dalil wajibnya kesidikan mereka. Sidik. Kebenaran mereka itu Nabi SAW adalah bahawa mereka kalau tidak bersifat dengan sidik, sifat dengan benar, nescaya lazimlah dia kazib, bohong. Kazib mana bohong? Pada perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan bagi mereka dengan mukjizat yang berkedudukan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, kan? Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi ma yuballighu ma fi kulli ma yuballighu anni. Mana telah benarlah hamba-Ku pada setiap apa yang dia sampaikan daripadaku. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hamba-Ku. Hamba-Ku itu maksudnya Nabi lah. Abdi ini. Kerana Allah Ta'ala ada masanya menggunakan ungkapan Nabi. Ungkapan Nabi. Ungkapan hamba. Macam ayat Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah menjalankan hamba dia. Daripada malam hari, daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allazi barakna ma haulahu liyunayhu min ayatina innahu was-samiul basir. Okey, jadi Nabi SAW menggunakan ungkapan hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tuan-tuan. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Sekolah sekadar itulah perkongsian bincangan malam ni, insya-Allah. Kita sama. Tanda situlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan taqabbala rizqan halalan barakatan katsiran wa siyana fatayya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Azan. Tak ada azan. Tak ada azan.